A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-347. 347 kita akan bersama-sama di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-89 insya-Allah. Hari ini insya-Allah sambungan daripada apa yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni dalam sesi muka surat 346 menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi motivasi kepada para pendakwah Islam untuk terus berdakwah kepada agamanya, kepada Islam. Walaupun memang menjadi tabiat bahawa mereka ini akan ditentang, mereka ini akan ditolak oleh orang-orang yang menentang. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menceritakan bahawa satu perkara yang pasti di sini ialah yang kita boleh rasai bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu apa yang berlaku, Allah Taala tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati mereka, penentangan mereka, perancangan mereka dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tengok ini. Ini adalah ayat yang turun Makkiyah semasa Nabi kita berada di Mekah dalam keadaan Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya pada tahun yang ke-6 lebih kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi ayat yang ke-75. Sebelum daripada itu nak ucapkan terima kasih kepada yang memberi feedback gambar dan juga suara. Terlupa nak sebutkan tadi, insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang, iaitu antara satu perkara yang patutnya kita tahu juga ialah semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah ni pernah berlaku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sangat-sangat dahsyatnya tekanan orang-orang kafir ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk menghadapi mereka ini ya Allah. Allahumma a'inni alaihim bisab'in, dengan 7 sebagaimana 7 Yusuf. 7 Yusuf ni artinya ialah iaitu musim kemarau. Jadi apa yang berlaku memang betul berlaku. Berlakulah musim kemarau di Makkah Al-Mukarramah sehingga orang-orang kafir ni tak ada apa nak makan. Sehingga mereka terpaksa memakan kulit-kulit binatang, mereka terpaksa memakan darah dan macam-macam lagi. Dan pada ketika itulah Abu Sufyan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta, wah ya Muhammad, tolong minta kepada Allah. Akhirnya minta kepada Muhammad juga supaya minta kepada Allah, tapi pada masa itu dia tak beriman juga. Orang kepala-kepala Quraisy tak beriman juga, tapi mereka minta kepada Muhammad. Mereka tahu kalau mereka doa ni nampak gayanya, mereka rasa mahu doa kami ni tak ada gaya nak diterima. Jadi mereka pun minta kepada Muhammad supaya hilangkan suasana ini. Jadi Allah SWT turunkan ayat ni, ceritakan ayat ni. Allah Ta'ala kata walau rahimnahum, kalaulah minta maaf tak alih kan, walau rahimnahum, kalau kami kasihan belaskan mereka ini ialah orang kafir Quraisy ni. Kalau Allah Ta'ala kata ni kami Allah rahimnahum, kami kasihi belas mereka, kasihan belas, wa kashafna, dan kami hilangkan ma bihin min durrin, daripada dur tu ialah kemarau yang sedang mereka hadapi itu. Maknanya Allah Ta'ala kata kalau kami sayang pada mereka, kalau kami kasihan pada mereka, kalau kami hilangkan apa yang terkena kepada mereka tu, agak-agaknya mereka beriman ataupun tak beriman. Allah Subhanahu wa taala sebut sini, Allah Ta'ala kata lalajju fi tughyanihim, nescaya mereka ni laju ni akan berterusan juga, akan jahat juga kan, fi tughyanihim, di dalam
Tughyan ni maksudnya ialah, sini maksudnya ialah iaitu kesesatan mereka tu. Mereka tak nak beriman pun, tak akan beriman. Allah Ta'ala kata ya'mahun ni yataraddadun, maksudnya akan berterusanlah berada dalam keadaan macam tu. Mereka ni tak nak beriman. Jadi maknanya janganlah kadang-kadang datang harapan kalau Allah Ta'ala hilangkan ini. Apa yang berlaku sekarang kan, nescaya mungkinlah mereka ni akan beriman. Allah Ta'ala kata janganlah kita ni expectation kita ni bahawa ni mereka ni akan beriman. Kemungkinan mereka tak beriman juga. Jadi Allah Ta'ala kata kan, jangan harapkan kerana benda-benda tu. Mereka ni memang, kalau mereka tak beriman tu memang sifat mereka. Walaqad akhaznahum bil azab, Allah Ta'ala kata, dan kami telah kenakan kepada mereka bil azab, dengan azab. Azab sini ialah maksudnya, dan jalan lain kata iaitu kelaparan tu, kemarau tu, al-jau' itu, al-azab tu, kami telah kenakan kepada mereka. Famastakanu, adakah mereka ini istakanu? Allah Ta'ala kata famastakanu, mereka ni tidak merendahkan diri pun, tak nak tunduk pun kepada apa yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famastakanu li rabbihim, mereka ni tidak tunduk pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama yatadarrun, dan mereka ni tidak tadarru'. Tadarru' ni maknanya ialah tak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir jalan lain kata, dia kata la yaqrabuna ila Allah bid-du'a, mereka tak kembali pun untuk berdoa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan, itu Allah Ta'ala wala akhazna, kalau kan, maknanya minta maaf, walaqad akhazna, kami dah kenakan adakah mereka. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan, kadang-kadang manusia ni, kadang-kadang kita harapkan kalau mereka ni kena apa-apa, kena bencana apa-apa kan, mereka akan tunduk pada Allah. Jadi janganlah kita harapkan sangat benda tu kan. Yang penting tu ialah kita ni berdakwah, kita ni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan harapkan benda-benda tu semua akan menyebabkan manusia ni akan kembali. Jangan harap dengan tanpa kita dakwah, tanpa kita usahakan. Teruskan usaha, insya-Allah kan, Allah Taala akan memberikan pahala kepada kita dengan usaha kita tu, dan insya-Allah Allah Taala akan lepaskan kita daripada tanggungjawab kenapa kamu tak menyampaikan. Hatta Allah Ta'ala ayat 77 Allah Ta'ala kata, ayat akhir dalam muka surat dalam ni, dalam slide saya ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata hatta iza fatahna alaihim baban dha azabin syadidin iza hum fihi mublisun, sehinggalah apabila kami bukakan kepada mereka, fatahna alaihim baban, pintu, dha azab, yang mempunyai azab, iaitu syadidin, azaban syadidin. Ulama tafsir kata ini adalah hari Badar. Ni yang bawah ni adalah hari Badar, iaitu apabila kami bukakan, sehingga apabila kami bukakan azab yang sangat-sangat dahsyat, iaitu hari Badar, di mana majoriti daripada ketua-ketua Quraisy ini dibunuh pada hari Badar tu. Jadi Allah Ta'ala kata izahum fihi mublisun, pada masa tu izahum fihi mublisun, pada masa tu mereka memputus asa lah. Jadi maksud putus asa ni tak mengharap, tak tahu nak pergi ke mana dah. Dah confuse dah. Nak pergi kepada Allah, dulu mereka yang tolak Muhammad. Sekarang nak pergi ke mana? Barulah tahu kan, apabila dah kena teruk tu kan. Mublisun putus asa. Ayat yang ke-78. Kita tengok seterusnya. Allah Subhanahu Taala kata wa huwallazi, dan Allah lah, wa huwallazi, dan dialah ansha'a lakum as-sam'a wal absar. Tengok kan, siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala kata dialah yang menjadikan, ansha'a lakum, untuk kamu, as-sam'a, ni as-sam'a, iaitu pendengaran, bukanlah telinga, tapi mana yang boleh mendengar tu. Kalau telinga saja ada, telinga tak boleh mendengar kan. Tapi mana pendengaran tu, telinga yang boleh mendengar. Kemudian tu dalam apa ni, dalam tafsir jalan lain dia kata pendengaran, asma. Kemudian wal absar, dan kemudian mata ni yang boleh melihat ni, bukan mata ni saja, tapi maknanya boleh melihat tu, penglihatan tu kan. Dialah yang menciptakan untuk kamu, dia memberikan untuk kamu. Wa ilaihi tuhsyarun. Kemudian wal afidah, dan juga hati. Hati boleh berfikir, boleh memproses, boleh apa kan. Kalau kita kata CPU lah kalau dalam komputer kan, tapi bukan CPU, itulah maknanya tempat proses tu kan, bukan keyboard, bukan skrin, itu hanyalah yang mendengar, yang betul ada mikrofon apa, tapi yang proses tu ialah CPU kalau dalam komputer. Tapi manusia ni mendengar apa benda ni, semua ni masuk ni, kemudian diproses, kita proses kan, suka tak suka, benci tak benci, semua benda tu adalah diproses oleh hati kita, wal afidah. Jadi Allah SWT kata, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu ni, ini mata, telinga, kemudian tu penglihatan, pendengaran, kemudian tu hati untuk proses, wal afidah. Kemudian qalilan ma tashkurun, tapi adakah kamu bersyukur? Qalil, Allah Ta'ala kata qalil, sikit saja yang bersyukur.
syukur, ingat pada Allah Ta'ala, tapi dapat penglihatan, dapat apa ni, langsung tak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati pun tak sedar balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dapat ni semua, akhirnya gunakan untuk lawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk seronok, untuk apalah kan. Itulah yang ada manusia kan. Tengok ada mata, boleh tengok benda-benda yang seronok, yang salah, yang dosa dan sebagainya. Telinga untuk dengar apa benda-benda yang salah, yang dosa dan sebagainya kan. Itu yang digunakan, bukannya digunakan untuk, jadi tak adalah yang belakang tu kan, qalilan ma tashkurun. Bersyukur tu bukan bersyukur alhamdulillah saja kan. Bukan itu maksud bersyukur tu, itu lafaz syukur. Tapi syukur ialah perasaan kita tu, iaitu, dan juga kita gunakan benda-benda tadi tu, menggunakan mata, menggunakan telinga tu untuk benda-benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud syukur. Kalau baca dalam tafsir lebih detail lagi kan, dia kata ialah syukur tu ialah mempergunakan apa-apa itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan mata untuk jalan Allah, gunakan telinga untuk jalan Allah kan, dan gunakan hati untuk berfikir, untuk merasai benda-benda yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya merapu-rapu guna benda yang tak betul kan. Wa huwal ladzi zara'akum. Kemudian Allah Ta'ala kata wa huwal ladzi zara'akum, dan dialah yang zara'a. Zara'a ni kita ada, kalau ikut makna ialah khalaqa, maknanya menciptakan. Tapi zara'a ni dia lebih lagi, iaitu berkembang biak kan, menjadi tu membiak, maknanya jadi lebih ramai. Bukan khalaqa biasa tu kan. Jadi kalau dalam penafsiran dia akan kata, iaitu menjadikan kamu daripada satu kemudian bertambah. Jadi huwa allazi, siapa yang jadikan benda macam tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi zara'akum, yang membiakkan kamu, menjadikan kamu banyak fil ardi, di atas muka bumi ini. Wa ilaihi tusyarun. Tapi selepas daripada itu kamu akan ke mana pergi? Ramai-ramai ni pergi ke mana? Pergi ke Mars, pergi ke mana? Tak, pergi balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya masuk balik dalam tanah. Ditanam balik, tak kira lah kan, ditanam ke dibakar ke, macam-macam lah sekarang orang kan. Tapi kembali ke mana tu? Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hilang tu, bukan habis, tak, bukan hidup-hidup lepas tu mati, lepas tu tanam, bakar apa, habis, tak. Dia sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Kemudian Allah Ta'ala kata wa huwal ladzi yuhyi, dan dialah yang menghidupkan. Maknanya daripada benda yang tak hidup tu, macam mana dia boleh hidup? Daripada air mani, daripada tanah kan, kita ni dijadikan, Allah Ta'ala jadikan benda tu, dia boleh hidup. Jadi manusia ada tangan, ada kaki, ada apa, ada hati, complicated kan, kita kata kan. Dan lepas daripada tu dia boleh berfikir, lepas tu dia boleh cipta komputer, cipta roket, cipta apa benda macam-macam kan. Itu maknanya manusia tu. Tapi lepas tu dia mati juga, dia lupa juga kan. Dia saintis mana pun, akhirnya dia mati juga, tak ada yang masih hidup kan. Albert Einstein kata kan, hebat nuklear apa benda semua kan, tapi mati juga kan. Jadi maknanya semua tu, manusia tu mati, kena ingat tu kan. Jadi Allah Ta'ala yang menghidupkan, dan kemudian wa yumit, dia lah yang mematikan. Kemudian walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan bagi dia nyalah, walahu, untuknya lah, mana miliknya lah, ikhtilafu al-laili wan nahar, malam dan juga siang. Ikhtilaf ni maknanya ulama tafsir jalan lain dia kata ialah, iaitu menjadikan cerah dan gelap, berbeza kan, cerah gelap. Kalau siang hari cerah, sekarang ni matahari dah naik ni, tempat saya dah cerah kan. Kemudian tu al-lail, malam gelap. Kemudian ada yang kata lagi, tafsiran lagi lain, ikhtilaf ni maknanya ialah kadang-kadang dipanjang, kadang-kadang dipendek. Kita tengok sekarang kan, kalau musim panas, musim sejuk di negara-negara yang jauh kan, di hemisfer utara, hemisfer selatan, kita tengok kan dia berbeza jauh kan. Kalau kita ni di khatulistiwa ni kadang-kadang hampir sama saja, tapi adalah berubah juga kan. Tengok maghribnya kadang-kadang berubah kan, subuh dia berubah sikit kan. Itu ikhtilaf. Jadi siapa punya tu? Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala yang menjadikan benda tu semua. Allah Ta'ala kata walahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Allah Ta'ala suruh kita tu berfikir. ta'qilun, akal, gunakan akal. Afala, kenapa kamu ni tak berfikir? Itulah kalau kata bahasa kasarnya, tak fikir ke benda ni? Macam itulah, tu kasar sikit. Afala ta'qilun. Jadi Allah Ta'ala dah jadikan benda-benda ni semua ni, sepatutnya manusia ni berfikir. Kemudian bal qalu, bahkan apa yang berkata ayat 81, dah tunjuk semua benda ni, dah berlaku semua benda ni. Allah Ta'ala kata bal qalu, bahkan apa yang mereka kata, qalu mislama qalal awwalun, apa mereka cakap sama dengan apa yang dicakapkan oleh orang-orang sebelum daripada ni. Sebelum daripada tu, sebelum daripada Nabi Muhammad, sebelum dari mana, sama yang umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Lut ke, umat kaum Hud, Nabi Hud ke, umat Nabi Soleh ke, Samud, semua tu hampir sama saja mereka cakap. Jadi Allah Ta'ala kata bal qalu mislama qalal awwalun,
Bahkan apa jawapan mereka kata sama seperti apa yang dikatakan, yang disebutkan, yang digunakan, wording pun kadang-kadang hampir sama yang digunakan, mesej ni sama, iaitu apa yang dikatakan oleh orang yang sebelum daripada ni. Apa dia kata? Qalu, ni Allah Ta'ala kata. Apa mereka kata? Qalu. Ayat 82, insyaAllah ayat 82. Allah Ta'ala kata, ni kata-kata mereka ni. Qalu. Allah Ta'ala kata, Aiza mitna wa kunna turaban wa izama a inna lama ba'uthun. Soalan, dia tanya. Mereka berkata, Aiza, tu soalan lah. Adakah iza, apabila mitna, kami mati, kemudian wa kunna turaban, dan kemudian kami jadi tanah, dah masuk dalam tanah kan, dah tanam, lepas tu wa izama, dan kami jadi tulang, a inna lama ba'uthun, dia tanya, kita akan dihidupkan balik ke? Kita akan dibangkitkan balik ke? Nak bangkit macam mana? Mereka tengok kan, haiwan mati, kuda mati, keldai mati, unta mati, semua dimakan masuk dalam perut manusia dan semua kan. Lepas tu tinggal tulang. Nak hidup macam mana lagi? Tu pemikiran mereka kan. Itulah yang mereka tak nak beriman tu. Mereka kata tak logik tu. Jadi sebab tu agama ni tak boleh main logik sangat. Agama ni kan, kalau main logik, berfikir, otak manusia ni kecil je kan. Nak fikir macam mana benda yang tak mampu mereka fikir. Sama lah kan, penimbang tu kan. Penimbang emas. Kita tiba-tiba nak letakkan 1 tan untuk benda penimbang emas yang kecil tu. Ataupun kalau penimbang tu besar, untuk menimbang benda-benda kontainer apa kan. Tiba-tiba nak letakkan 1 pasir. Manalah dia boleh kira kan? Otak manusia dia tak mampu nak berfikir. Tapi tiba-tiba dia paksa suruh fikir benda-benda. Jadi semua benda dia nak fikir. Itu adalah semua dorongan. Jadi dalam agama ni ada benda, kata Sayyidina Ali, laukana din birra'yi, kalaulah agama ini dengan pemikiran, kata Sayyidina Ali, dan seterusnya lah kan, lakana, itu dalam masalah safu khuf kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, qalu aiza mitna wa kunna turaba. Logik, mereka pakai logik adakah kita ni dah jadi tanah, dah jadi gini, dah jadi tulang, tiba-tiba kita boleh dihidupkan balik? Mabu'uthun laqad wa'idna nahnu wa abauna. Mereka kata dulu pun wa'idna ni kami telah dijanjikan, diberkatakan, diberitahukan, nahnu wa abauna, kami pun ada, kemudian bapa-bapa kami pun tu, nenek-nenek moyang kami pun ada diberitahu benda ni. Ini menunjukkan bahawa orang Quraisy ni mengetahui. Mereka ni bukan kufur, maksudnya bukan kufur, mereka ni bukan tak tahu, bukan jahil langsung tak tahu kan. Tak, mereka tahu Ad, mereka tahu kaum Nabi Saleh, mereka tahu Nabi Lut, mereka tahu semua tu kan. Jadi uidna, sebab tu mereka kata, walaupun mereka kata tak ada universiti, tak ada kebanyakan tak pandai membaca dan menulis, tapi mereka tahu kan, ni kami pernah dijanjikan dulu macam ni. Dia kata kan, atuk nenek kami pun pernah juga dikatakan macam ni, laqad wa'idna nahnu wa abauna haza ni maksudnya ayat 83 haza ni maksudnya ialah ini itu maksud apa? Iaitu bangkit selepas mati, apa yang kamu cerita ni wahai Muhammad, dan juga apa yang kita ceritalah kan pada hari ini. Dia kata dulu kami pernah diberitahu juga, dia kata min qablu, sebelum daripada ni, in haza illa asatirul awwalin. Mereka kata tapi semua benda ni bohong je, benda ni tak adalah asatirul awwalin, ni pembohongan orang-orang dahulu kala, cerita-cerita dongeng ni lah kan. Macam kita lah cerita dongeng ni lah, tak tahulah kan, kalau orang Melayu sang kelembai lah, ini sentuh jadi batu lah, macam-macam kan, tegur jadi batu. Jadi kita kata alah dongeng tu mana ada, macam tu lah kan. Mereka kata apa yang dibawa, apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni adalah merupakan benda-benda yang dongeng-dongeng. Sama tu cerita-cerita dongeng tu kan, seronok je kan, cool. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun beritahulah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayat 84, cool, katakan Muhammad kepada mereka ni, limanil ardu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lepas daripada ni, ayat 84, 85, 86, 87, 88 ini sampai 89, sampai habis muka surat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sekarang ni, ginilah wahai Muhammad, tanya mereka. Jadi ada tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kepada Nabi Muhammad ni supaya tanya mereka ni. Yang pertama sekali ialah bumi ni, apa yang ada di bumi ni. Yang kedua, apa yang ada di langit. Yang ketiga, masalah
kuasa. Siapa kuasa? Jadi kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad, tanya mereka sikit, kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu sangat, okey, kalau kamu rasa kamu boleh cerita kat aku lah, kamu cerita pada aku sekarang ni, kamu ceritakan, kul limanil ardu, bumi ni milik siapa? Makna siapa yang menjadikan, siapa yang berkuasa, siapa ni kan, limanil ardu. Kemudian tu waman fiha, dan juga apa yang ada dalam bumi ni, waman fiha, milik siapa? Kalau kamu in kuntum, Allah Ta'ala kata sini kan, kan tanya kan, in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Agak-agak mereka tahu tak? Orang kafir Quraisy ni tahu tak? Orang-orang yang beriman lah kan, setengah-setengah sekarang, orang zaman sekarang ni ada lebih dahsyat lagi, mereka ni kufur terus, mereka ni langsung komunis, langsung ni kan. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada mereka ni kan, Allah Taala kata kalau kamu tahu, okey, jawab, siapa, milik siapa ni? Maknanya yang menjadikan, yang apa kan, mereka pun tahu, bukan patung-patung ni menjadikan kan, berhala-berhala di mana pandai menjadikan. Dia pun berhala tu pun kalau kena ludah, kena apa, kena campak, kena apa pun kan, memang tak boleh nak buat apa pun. Jadi Allah Subhanahu Taala kata, beritahu, sayakuluna, ayat 85, sayakuluna, insya-Allah ni sayakuluna, mereka akan berkata, Allah Taala pasti mereka akan berkata, lillah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala menciptakan, Allah Taala menjadikan, Allah Taala menjagakan. Sebab apa? Berhala mereka tak mampu, ni tak mampu semua kan, semua tuhan-tuhan yang mereka kata tuhan-tuhan syirik, tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah, tak mampu pun. Habis tu mereka kata sayaquluna lillah, kul afala tazakkarun. Habis tu Allah Ta'ala katakan kepada mereka, wahai Muhammad, afala tazakkarun. Habis tu kamu tak nak ambil peringatan, kamu tak ambil pengajaran. Tazakkarun, kamu tak perhati ke benda ni, tak faham ke, tak berfikir ke benda ni? Nak kata logik tak logik sangat, tak fikir. Tazakkarun tu nombor satu, poin nombor satu. Okey, sekarang ni pergi pula pada nombor dua pula. Pergi ke nombor dua, Allah Ta'ala kata, kul, katakan wahai Muhammad, man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan Muhammad, Rabbu, minta maaf ayat 86, ayat 86, kul man rabbu, siapakah Rabbu? Rabbu ni maknanya, di sini kita akan tengok kan perkataan Rabbu tu maknanya ialah yang menciptakan. Rabbu tu yang menjaga. Tu Rabbu. Ada dua perkataan dalam bahasa Arab ni yang mana kalau terjemahan dia hampir sama. Satu Rabbu, satu Ilahu. Satu Rabbu, satu Ilahu. Dalam sini dia kata Rabbu. Tanya orang Quraisy tu, siapa Rabbu? Rabbu mana? Rabbus samawat, iaitu Tuhan langit, as-sab'u yang 7. Kemudian wa Rabbu, siapa Rabbu? Al-arsyil azim, arash yang tinggi, arash yang besar. Tanya mereka. Jadi Allah SWT kata guna Rabbu sini, dia tak guna ilah. Ilah ini ialah maknanya, terjemahannya Tuhan juga, maknanya Tuhan juga. Tapi inilah yang orang Arab tak nak terima. Orang Arab ni, orang Arab Quraisy lah di depan Nabi SAW pada masa itu, mereka ni, Nabi SAW ajar mereka la ilaha illallah. Nabi tak ajar la rabba illallah. Kalau la rabba, terjemahan kata tidak Tuhan melainkan Allah juga kan, tapi rabba ni makna lain. Rabba ni Tuhan tapi makna dia lain. Rabba Tuhan dalam erti ni susah sikit lah bahasa Melayu dengan bahasa Arab kan. Ilah tu Tuhan juga, tapi Tuhan tu makna dia lain sikit. Makna ilah tu ialah kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengabdikan diri, kita ikut cakap dia, kita dengar apa arahan Allah Taala, itu Rabb, ilahun. Bila kita mengaku aku hanya akan mengikut Allah Taala, kau ya Allah, kau saja Tuhan, kau saja aku sembah, kau saja, itu maknanya tidak ada ilah melainkan Allah. Tapi Rabbu ni ialah yang tu yang menciptakan, ni mencipta. Jadi orang Arab Quraisy, Allah Taala kata sini, tengok kan, kita boleh faham daripada ayat. Allah Taala kata, katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapakah Rabbus samawat, langit yang 7 kemudian arash tu. Mereka akan berjawab ni kan, ni sayakuluna lillah, mereka akan berkata Allah, milik Allah Ta'ala. Artinya Quraisy ni mengakui bahawa Rabbu langit, Rabbu bumi ni semua adalah Allah Ta'ala. Tapi apa yang mereka tak percaya? Ini ertinya nama dia syirik. Nombor satu, mereka tak nak sembah Allah Ta'ala saja. Ilah tak nak.
Sebab itulah bila Nabi Muhammad kata kul la ilaha illallah, tu bapa saudaranya ketika nak mati tu kan, iaitu Abu Talib kan, katakan wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, la ilaha illallah. Dia tak mau. Kata Abu Jahal sebelah tu, kamu nak tinggalkan sembahan untuk nenek kita? Tengok kan, jadi makna berpaling-paling akhirnya mati dalam keadaan kufur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, tengok, Rabbu, makna orang Quraisy ini mengakui bahawa apa? Rabbu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka tak nak ilah. Jadi bila tanya, mereka akan mengatakan sayaquluna lillah. Langit bumi ni, langit ni adalah milik Allah Taala. Kul afala tattaqun. Kalau macam tu, katakan kepada mereka, Muhammad, afala tattaqun. Habis tu kenapa kamu tak takut pada Allah? Kalau dialah pemilik ni langit dan juga arasy ni. Kul, kemudian kata lagi wahai Muhammad, kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah raja, pemilik malakut, kerajaan ini, kulli syai', segala sesuatu ni. Katakan, tanya mereka, kul man biyadihi, di tangan siapa, di bawah kekuasaan siapa maksudnya. Wa huwa yujir wa la yujaru alaih. Dia ni maknanya ialah dia ni boleh memberi perlindungan dan wala yujar. Yujar ni maknanya ialah dia kalau dia kenakan apa-apa, tak ada orang yang boleh tolak lah. Maknanya ialah dia berkuasa untuk memberi perlindungan, dan kalau dia kenakan apa-apa, orang lain tak boleh nak tolak. Itu wala yujaru alaih. Kecuali minta dengan Allah Ta'ala saja. Katakan, tanya mereka ni, wahai Muhammad, kul man biyadihi, di dalam kekuasaan siapa benda-benda ni semua. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu sangat. Jawab. Jadi mereka akan kata apa? Sayaquluna lillah. Yang terakhir, sayaquluna lillah, mereka akan berkata Allah. Habis tu dah 3 soalan dah kan, kuasanya, langitnya, buminya. Habis tu kenapa tak nak beriman lagi? Jadi kuntum ta'lamun, kalau kamu ni in kuntum ta'lam, kalau kamu tahu sangat tahu. Maknanya mereka ni tahu. Bila jawab tu memang betul. Kul fa'anna tusharun, katakan kepada mereka wahai Muhammad, fa'anna tusharun, kenapa kamu ni tusharun ni kalau ikut maknanya ialah disihir kan, gitu, disihir, tapi maksud sini lah tukhdaun. Jadi maknanya, kenapa kamu ni macam ditipu? Kamu dah tahu benda ni macam ni. Kenapa kamu tapi tak boleh terima juga? Tak takut pada Allah. Tak apa lagi? Tak, sini Allah Ta'ala sebutkan. Tazakkarun, tattaqun. Kalau kamu tahu, dah tahu semua kan, tapi tiba-tiba kamu tertipu. Macam mana ni? Ini yang tak logiknya. Jadi kita fikir sekarang, inilah yang sedang berlaku sebenarnya dalam dunia pada hari ini. Jadi apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita ialah teruskan usaha untuk menyampaikan agama ini. Ini tanggungjawab kita pada hari ini. Kita tak boleh lari kan. Manusia terima tak terima, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa yang menentukan. Allah Taala dengan hikmahnya, dengan apa semua Allah Taala. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berusaha, tapi ramai juga orang, majoriti orang Quraisy tak terima pada permulaannya. Tapi Allah Taala tengok mengajar kita kan kepada logik kan, supaya manusia itu berfikir. Kalau kamu katakan kenapa macam ni, kalau kamu macam ni. Jadi insya-Allah kita tamat insya-Allah muka surat 347 hari ini, dan jangan lupa insya-Allah esok 348, tapi kita ada di YouTube sahaja. Minta maaf kan, ada di YouTube sahaja, kita tak ada di Facebook. Jadi insya-Allah boleh beralih pada YouTube, boleh tengok sini kan. Di sini ada, di bawah ni pun ada, ni di sini pun ada. Jadi start bermula daripada esok kita hanya ada di YouTube sahaja. Jadi insya-Allah jumpa lagi insya-Allah dalam sesi seterusnya, dalam muka surat seterusnya insya-Allah. Jangan lupa setiap hari pukul 6.30 pagi insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Dan jangan lupa sekali lagi untuk ingatkan, iaitu hantar link, beri link, sharekan kepada semua kan, supaya bertambah insya-Allah sahabat-sahabat yang bersama-sama dapat menatap insya-Allah setiap hari satu muka surat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.